أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sekarang ni tajuk yang ke-21. Tajuk 21. Fi baiti, di rumah. Fi baiti, rumah Khadijata. Di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Ini Khadijah ni mamnu' minas saraf. Maknanya tak ada tanwin kan? Khadijatu. So Khadijatu nanti kalau dia dijarkan dengan fathah. So fi baiti Khadijata. Wa fazi'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazi'a yafza'u. Takut, bimbang. Takut. So fazi'a dia pakai min. So, takut terhadap. Takut terhadap. Jadi Rasulullah SAW takut terhadap peristiwa yang berlaku di Gua Hira. Fa'innahu, kerana, so inna juga boleh bermakna kerana. Tengok konteks. Kerana, fa'innahu, kerana baginda, lam ya'hadhu. Walam yasma' bihi. Sebab apa Nabi takut ni? Bimbang. Kerana Nabi tidak, lam mana tidak kan? So Nabi tidak ahida ya'hadu. Tidak tahu ataupun tidak melihat pun boleh. So sebelum ni Nabi belum tahu lagi benda ni kan. Tak pernah tahu ataupun tak pernah melihatnya Jibril. Walam yasma' bihi. Tidak juga pernah mendengar tentangnya. Tentang bacaan macam tu. Orang baca Al-Quran macam tu. Tak pernah dengar. Waqad talat. Ada alif lam tu, waqad talatil fatratu. Dan zaman fatrah dah lama, panjang dah. Zaman tidak adanya wahyu terputus lama dah. Jadi tak ada orang bercakap tentang wahyu-wahyu ni. Jadi ini first time dengar ni mestilah membimbangkan, menakutkan. Wa ahdul Arab binubuwah, ahdul Arabi bin nubuwati wal anbiya'i ba'idun. Ahdun mana zaman. Zaman orang Arab ataupun ahdum boleh juga mana pengetahuan. Zaman orang Arab dengan nubuah, dengan kenabian dan juga dengan para anbiya. So zaman tu zaman yang terlalu jauh dah. Ba'idun. Kalau kita kata ahdu makna pengetahuan, pengetahuan orang Arab terhadap kenabian dan juga tentang nabi-nabi
Zaman tu lama dah. Pengetahuan tu sudah lama berlalu. Jadi oleh kerana tak biasa itu, maka Nabi pun khafa, ya khafu. Nabi pun takut, Nabi pun bimbang ke atas dirinya, ala nafsihi. Ini kejadian sebelum ni, kejadian di Gua Hira kan, bertemu dengan Jibril. Nabi Jibril suruh baca Iqra. Dia kata, ma ana biqari'in, aku bukan qari, aku tak tahu membaca. Jadi bila dia balik tu dalam keadaan takut, bimbang. Nabi pun balik pulang. Raja'a. Pulang pun balik semula ke ila bait. Bait rumah. Ila baitihi, ke rumahnya. Dalam keadaan irta'ada yarta'idu. Tarta'idu. Bergetar. Irta'ada yarta'idu artinya bergetar. Getar, bergoncang. Faraisuhu. Mana farais? Otak yang ada pada dada kita ni kan, dekat ni kan otak-otak ni, ataupun binatang ke apa kan, otak. So bila dia takut, dia bergetar gitu. Otak tepi dada lah, otak di tepi dada, yang biasanya orang kata bila takut dia bergetar. So dia punya mufrad dia farisah, farisatun. So jamak dia faraisu. Jadi ini bahasa ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan diselubungi oleh ketakutan. Jadi kalau bahasa tinggi-tinggi, dia kata otak-otak tubuh kita tu bergoncang. Tarta'idu faraisuhu. So maknanya kalau kita kata kita dalam keadaan takut, kita nak kata tarta'idu faraisi. Otak aku tu bergoncang, gerak kerana takut. Tarta'idu faraisi. Wa qala, lalu Nabi pun berkata kepada Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Zammala, yuzammilu. Fi'amah dia zammil, selimutkan. Dua orang zammila, ramai zammilu. Selimutkan aku ni. So alif ni buanglah. Zammiluni. Dia bercakap dengan Khadijah. Tapi suruh selimut-selimut tu maksudnya semua orang dalam rumah ni tolonglah selimutkan aku kan. Ada hamba, ada yang khidmat, semua tolong-tolong. Zammiluni. So dua kali lah ini kita panggil ta'kid lafzi. Mengulang-ulangkan perkataan, kita panggil memperkuatkan kenyataan tu dengan menggunakan lafaz yang sama, kita panggil ta'kid lafzi. So zammiluni. So isim fa'il kepada zammala yuzammilu, muzammilun, yang menyelimut. So orang yang menyelimutkan dirinya lah Nabi Muhammad kan. Laqad, sesungguhnya. So lam tu lam makna sesungguhnya. Qa tu makna telah lah. Sesungguhnya telah khasyitu, takut. Sesungguhnya aku telah takut ke atas diriku, nafsi. So lain kali kalau kita jumpa laqad ni kan, so laqad, so lam ni kita panggil la ta'kid ataupun lam jawab qasam, sumpah. Sebab biasanya ni lam ni dia jawab kepada sumpah. Sumpah tu wallahi lah. So wallahi ni kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang tak sebut.
So wallahi laqad itu. Demi Allah sesungguhnya. So kita ulang sikit semula kepada yang tak mari lambat masuk tu. Fi baiti Khadijah, di rumah Khadijah. Maknanya setelah Nabi berada di Gua Hira, Nabi pun bergegas pulang ke rumah ni. So masa balik tu dalam keadaan takut dah kan. Wa fazi'a, dan Nabi takut terhadapnya. So Rasulnya fazi'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut akan perkara tersebut. Fa innahu, kana sesungguhnya dia lam ya'hadhu, baginda tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya, walam yasma' bihi, dan tidak juga pernah mendengarnya. So Nabi tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah juga mendengarnya. Sebab apa? Sebab zaman fatrah tu sudah, zaman terputusnya wahyu tu dah lama berlalu kan. So waqad talat, telah lama, waqad talatil fatratu, zaman fatrah sudah berlalu terlalu lama, talat. Begitu juga wa ahdul Arab, pengetahuan orang Arab terhadap nubuwah dan para anbiya juga jauh, ba'idun, ataupun ahdu kita kata zaman. Zaman orang Arab dengan nubuwah, dengan para nabi juga jauh, ba'idun. Jadi inilah puncanya. Kalau tahu sedikit tentang tu, kalau zaman tu dah biasa turun wahyu, jadi tak berapa terkejut. Ni lama, zaman tu terpisah lama. Jadi menerima benda macam ni amat mengejutkan. Jadi Nabi pun khafa ala nafsihi. Nabi pun bimbang ataupun takut berlaku sesuatu ke atas dirinya. Ala nafsihi. Lalu dia pun pulang. Waraja'a ila baitihi, ke rumahnya dalam keadaan takut. So dalam keadaan takut ni dia kata, dalam keadaan body ataupun otot-otot baginda bergetar. Tarta'idu, bergetar, faraisuhu, otot yang ada pada bahagian dada kita. Bergetar otot-otot yang ada pada bahagian dada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahawa baginda tersangat takut. Lalu bila sampai rumah, baginda pun berkata kepada orang rumah dia, zammiluni, zammiluni, selimutkanlah aku, kerana aku bimbang terhadap apa yang akan berlaku pada diri aku. Laqad khasyitu ala nafsi. Wa sa'alat Khadijatu, Khadijah pun bertanya, ani, tentang as-sababi, sebabnya. Fa lalu baginda sallallahu alaihi wasallam qassa yaqussu, fa qassa yaqussu, Nabi pun menceritakan, qassa menceritakan, ala kepada ha Khadijah, fa qassa ala Khadijah al-qissata, kisahnya, al-qissahnya. Ini maf'ulun bilah, kita baca dengan nasab berbaris fathah. Wa kanat, dan adalah Khadijah, was, seorang yang aqilatan, cerdik, bijak. Khabar kana nasab. Wa kanat hiya, wa kanat Khadijah aqilatan fadilatan. Fadilah ni boleh bermakna, banyak makna dia kan. Makna yang mulia boleh, ada kelebihan boleh, yang berpengetahuan pun boleh. Seorang yang berpengetahuan pun boleh. Bijak dan berpengetahuan. Kalau ikut kesesuaian dengan ayat selepas ni, mana dia seorang yang berpengetahuan lah. Sebab dia pun pernah mendengar tentang kisah-kisah Nabi ni. Sami'at, sebagai Khadijah pernah mendengar tentang bin nubuwati, tentang nubuwah. Kerana dia biasa pergi kepada sepupu dia, Waraqah bin Naufal. So dia pernah mendengar tentang nubuwah, tentang anbiya wal anbiya'i
Dan juga tentang wal malaika, wal malaikati, dan tentang malaikat-malaikat, nabi-nabi, nubuah. Sebab apa? Sebelum tu dia dulunya dia sentiasa kan, selalu. Kana plus fi'il mudhari' artinya perbuatan tu always. So dia selalu menziarahi. Tazuru. So zara yazuru, menziarahi. Kalau perempuan kena tukar kepada ta lah sini. Tazuru. So dia kerap menziarahi anak kepada paman dia, itu yang sepupu dia lah. Tazuru benah, son of ammiha, pakcik dia. So ammun, pakcik belah ayah lah. Kalau belah mak kita panggil khalun. So anak pamannya, anak pak saudara dia, iaitu sepupu dia. So tazuru ibna ammiha. Siapa nama dia? Waraqata. Sebab sini kita baca ibna kan. Tazuru ibna, makna maf'ulun bih lah. So ini merujuk kepada orang yang sama. Sebab tu kita baca waraqata. Kalau bin kena ikut cara baca sebelum bin. So waraqata bena. Yang sini selepas bin kena always bagi bawah. Waraqata bena Naufalin. So dia selalu menziarahi sepupunya iaitu Waraqah bin Naufal. Wakana, dan adalah Waraqah qad telah tanassara, telah memeluk agama Kristian, telah memeluk agama Nasrani, telah menjadi Nasrani. Dan dia banyak baca kitab-kitab. Wa qara'a yaqra'u, membaca. Wa qara'al kutuba, kitab-kitab agama. Dan dia mendengar, sami'a yasma'u. Wa sami'a, dia banyak mendengar tentang kisah agama ni daripada ahli Taurah. Ahli Taurati, penganut-penganut Taurat dan penganut-penganut Injil. Wal Injili. Kalau ahli Taurat, bukan ahlul kitab ni, ahli kitab kan kita panggil ni ahli Taurat, ahli Injil, samalah maksudnya. Merujuk kepada penganut-penganut ataupun dia punya rabai-rabai dia punya orang yang dimaksudkan sini, orang yang kemungkinan orang-orang yang alim-alim yang berpengetahuan tentang Taurat. Sami'a min ahli Taurati wal Injil. Wa kanat, dan adalah, tengok ta sini kan merujuk siapa ni? Khadijah lagi. Dan adalah Khadijah angkara yungkiru, ingkaran, mengingkari, menolak. So, tungkiru, daripada penduduk Mekah, min ahli Makkah. So, mengingkari, menolak daripada penduduk Mekah. Apa benda yang ditolak? Sesuatu yang, ma ni mana yang, sesuatu yang yungkiruhu, yang diingkari oleh ahlu fitrah, oleh penganut-penganut agama yang fitrah, yang as-salimati, yang sejahtera, dan ditolak oleh wal azhanu kan, yungkiruhu azhanu, yang diingkari oleh akal, yang diingkari oleh akal yang mustaqimah. Akal yang apa? Akal yang sihat lah kita panggil. Asalnya istaqamah, istaqim ni asal betul. So akal yang waras. Oleh akal yang waras ni mana penilaian dia tu betul lah. Dia panggil istaqim. Istaqim mana right, wrong. Istaqamah, istaqimu. Istiqamah ni mana kita lurus je kan. Okay, kita ulang atas tu. Wasa'alat Khadijah. Khadijah pun bertanya anis sababi, tentang sebabnya. Faqassa, lalu Nabi pun mencerita alaiha, kepada Khadijah, al-qissata, kisahnya. Dan Khadijah adalah seorang yang wanita yang cerdik,
yang ada ilmu pengetahuan yang mulia, yang mendengar sami'at tentang nubuah, tentang para anbiya, tentang para malaikat, kerana wakanat dia selalu tazuru, menziarahi, melawat sepupunya ini, anak pamannya, anak pak saudaranya, iaitu Waraqah bin Naufal. Di mana wakana qad tanassara, di mana Waraqah seorang yang telah memeluk agama Nasrani dan dia membaca banyak kitab. Wa qara'a al-kutuba, dan dia mendengar daripada penganut-penganut Taurat ataupun orang yang pandai tentang Taurat dan juga penganut-penganut Injil. Dan Khadijah sendiri kanat tunkiru, membenci, menolak. Dan Khadijah telah menolak daripada amalan orang Mekah apa yang diingkari oleh mereka yang beramal dengan agama fitrah yang sejahtera, dan juga apa yang diingkari oleh akal yang waras ataupun akal yang sihat ataupun akal yang sihat. Wa kanat, dan adalah Khadijah min, di kalangan orang yang paling a'rafi, paling mengetahui di kalangan manusia, an-nasi, bi, tentang akhlaki Rasulillahi, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li, kerana makaniha, kerana kedudukan dia, minhu, di sisi Nabi, kedudukan dia di mata Nabi, di sisi Nabi, di mata Nabi. Dia duduk dekat dengan Nabi. So Arab panggil, dia guna kita kata kedudukannya di sisi, kan. So dia kata kedudukan daripadanya. Dan juga wa isyratiha. Kenapa dia dikatakan dia paling mengetahui tentang akhlak Nabi? Kerana tadi li isyratiha, kerana pergaulan Khadijah lahu dengan Nabi SAW. Pergaulan seharian kita panggil isyrah, social life. Isyratiha li Rasulillah. Lahu tu Rasulullah. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wattilaiha, dan pengetahuan Khadijah terhadap ala as-sirri, perkara-perkara yang dalaman, rahsia ni panggil dalaman lah. Dan juga perkara-perkara yang alaniyah. So, alaniyah yang luaran. Asalnya rahsia lawan dia terbuka. Mengetahui perkara yang rahsia dan perkara yang bukan rahsia. Hidup dengan Nabi ni dia tahu belaka. Waqat, telah ra'at. So dia telah melihat. Waqat ra'at min akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah melihat daripada akhlak Nabi tu, daripada akhlak Nabi, daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga syama'ilihi, syama'il kepribadian. Sebab kalau akhlak ni dia lebih kepada sifat perbuatan. Tapi kalau syama'il tu dia merangkumi keseluruhan kepribadian lah. Termasuklah tubuh badan. Sebab tu kita kata kepribadian. Wa syama'ilihi. So ra'at di sini, maf'ulun bih di sini. Ra'at ma. So dia telah melihat sesuatu yang. So dia telah melihat daripada akhlak Nabi dan kepribadian Nabi itu sesuatu yang yu'akkidu, yang menyokong. Akkada yu'akkidu, yang menyokong annahu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah
ar-rajulu, seorang lelaki yang al-muwaffaqu, yang apa nak kata, muwaffaq yang diperkenankan. Mana diperkenankan, segala urusan dia diperkenankan. Nak always berjaya lah. Biasanya waffaqa yufaffiqu digunakan untuk kejayaan. So orang yang diberi kejayaan, muwaffaq, saya diperkenankan segala apa perbuatan yang dia nak, yang al-muayyadu, yang disokong oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lagi ciri-ciri dia al-mustafa, yang dipilih dari kalangan min khalqihi, makhluknya. Makhluk. Khalqun masdar. Asalnya makna penciptaan. Tapi masdar juga boleh digunakan untuk bermakna sesuatu yang dilakukan. So manakala khalaqa, mencipta. So dicipta. Mana yang dicipta ialah makhluk lah. Jadi yang dipilih daripada sekalian makhluk. Yang al-mardi, sini al-mardiyu ni sifat kepada rajul kan. Ar-rajul, satu al-muwaffaq sifat dia. Yang kedua al-muayyad, yang ketiga al-mustafa, yang keempat al-mardiyu, yang diredai akan siratihi, sirah perjalanan hidupnya. Sirahnya diredai oleh Allah, dan fi sulukihi. Suluk ni sama dengan makna sirah juga. Tapi kalau kita nak bezakan, ini sirah, kita kata ini peribadilah, kepribadiannya. Macam tadi juga syama'il dengan akhlak. Dia kata akhlak-akhlak Nabi tu, daripada akhlak Nabi tu ada sesuatu yang menyokong kan, yu'akidu. Satu, menyokong bahawa Nabi ni orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yu'akidu anna, bahawa man kanat, siapa-siapa yang kanat hadi akhlaqu, yang akhlaknya sebegini. Kanat hadi akhlaqu, yang akhlaknya sebegini, wasiratuhu. Orang yang akhlaknya sebegini dan sirahnya sebegini, la yukhafu, tidak ditakuti, tidak dibimbangi ke atasnya, alaihi, min tambahan, min zaidah, tidak ditakuti ke atasnya, min lammatin. So lammah tu di bawah tu ditulis. Lammah ni ialah cita-cita dan niat syaitan. Bahaya, sesuatu yang bahaya daripada syaitan. Kan? Bisikan-bisikan jahat atau bisikan-bisikan yang bahaya minasyaitan. So Khadijah nampak daripada akhlak Nabi ni ada perkara yang menyokong telahan dia bahawa Nabi ni tak mungkin diganggu oleh syaitan. Sebab perbuatan tu macam diganggu oleh jin kan. Takut bimbang orang mari, macam jin mari duduk peluk-peluk. Tak, jin kau malaikat kau apa kau. So dia kata dalil dia nya aku tengok akhlak. So kalau akhlak dia, mustahil dia dapat diganggu oleh syaitan. Ataupun sambung sinilah, tidak dibimbangilah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhafu alaihi, daripada min ayyakuna, bahawa berlaku massun, sentuhan, bihi, kepada Nabi, daripada jin, minal jinni. So tidak perlu dibimbangi berlaku sesuatu ke atas Nabi
daripada sentuhan jin lah kita kata. Sentuhan jin. Wa anna dhalika, dan bahawa yang demikian itu, mana kena sentuhan syaitan ke, kena sentuhan jin ke, tanafa ya tanafa, bercanggahan, ma'a dengan ma'arafathu, apa yang Khadijah ketahui, berupa min hikmatillahi, hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa ra'fatihi, dan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa sananihi, rule, peraturan yang Allah buat, wa sananihi, pada makhluknya, fi khalqihi. So maknanya Khadijah tahulah tentang hikmah Allah, tentang rahmat Allah, tentang peraturan yang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dia. Mana orang yang akhlak dia indah, cantik ni orang yang bukan semudah itu diganggu oleh jin dan syaitan. Lalu dia pun berkata, faqalat, dengan fi mana dengan fi siqatin, dengan penuh keyakinan, dan imanin. Iman ni, iman makna percaya kan? So mana penuh kepercayaan. Siqah makna yakin, penuh dengan keyakinan. So dia berkata dengan keyakinan dan kepercayaan. Wafi, dan dengan kekuatan, kuwatin, dan dengan kepastian, wa ta'kidin. So setelah dia fikir tu, dia pun dengan yakinnya berkata kepada Nabi. So Arak ni dia bunga-bunganya banyak. Kita kata Khadijah dengan yakinnya berkata kepada Nabi, cukuplah kan? Dia dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya, dengan penuh dengan kekuatannya, penuh dengan kepastian, dia kata kalla, dia kata kat Nabi, kalla, tidak sekali-kali. Kalla kan Al-Quran banyak, tidak sekali-kali. Wallahi, waw sumpah ni, wallahi, demi Allah. So waw sumpah dia huruf jar, harf jar, so kena bagi bawah Allah ni. So wallahi, ma mana tidak akhza yukhzi, ma yukhzika Allahu abadan. Allah tidak akan akhza yukhzi, menghina. Allah tidak akan menghina engkau selama-lamanya. Never lah. Allah will never. Sekali-kali Allah tidak akan menghina kamu. Maknanya orang masuk kena rasuk ke jin ni hina lah. Sebab apa tu? Ini akhza yukhzi akhza yukhzi, ikhza'an, af'ala yuf'ilu. Kenapa tu? Kerana sesungguhnya kamu, innaka. Tak, biasanya kalau kita ada inna sini, kemudian kita nak kuatkan lagi, kita masukkan satu lagi penguat, panggil lam situ. So lam ni kita boleh bubuh nama dia, lam muzahlaqah pun boleh, lam ibtidak pun boleh, lam taukid pun boleh. So dia penguat, kita panggil taukid. Kerana asalnya dia duduk sini, tapi kita alihkan dia, kita panggil muzahlaqah. Asalnya duduk depan ni, awal ni, so kita panggil ibtidak, permulaan. So lam penguat, lam yang digelincirkan daripada tempat sini pergi ke sini, ataupun lam yang asalnya duduk di depan. Maknanya dia sesungguhnya lah. Innaka, sesungguhnya kamu. La tak perlu terjemah lah kan, sebab kita dah ada sesungguh sini. Innaka la tasilu. Wasala yasilu, menyambung silaturrahim.
menghubungkan silaturrahim. Innaka la tasilu wasala yasilu, menghubungkan ataupun mempertautkan, menyambung silaturrahim. Ar-rahimah. Kita ambil sini silah kan, silah. Silaturrahim. Silah. Masdar dia silah. Silatu ar-rahim. Dan kamu menanggung, hamala membawa, menanggung, hamala yahmilu, wa tahmilu, kamu menanggung al-kalla. Kallun, bebanan. Mana orang susah-susah ni Nabi suka? Suka tolong kan. Setengah pendakwah kita kan, dia tengok cari orang mana orang susah. Wa taksibu, kasaba yaksibu. Asalnya makna kasaba yaksibu, mencari rezeki, earn money. So cari-cari, Nabi ni suka cari rezeki al-ma'duma. Ma'dum maknanya benda yang tiada. Al-ma'dum, so mencari benda yang tiada. Maksudnya, cari rezeki lah, rezeki tu benda tak ada lagi. Jadi Nabi ni, dia cari rezeki hak tak ada, beri kepada orang yang tak ada. Beri kepada bukan untuk diri dia, beri kepada orang lain. So dia ada kena tambah sini, ghairahu lah. So dia cari rezeki untuk orang lain. Ma'dum tu rezeki lah. So Nabi cari rezeki ghairahu, untuk orang lain. Wa takri, qara yakri, melayan tetamu, memberi makan tetamu, memberi tempat tidur ke tetamu, melayan tetamu lah. So, wa takri ad-daifa. Kalau kita kata sambut tetamu tu, sambut aja tak pergi makan ni layan lah, layan. So layan pun tak cukup lagi. Maknanya memang berkhidmat lah, berkhidmat kepada tetamu. Wa takri ad-daifa. Wa tu'inu, dan engkau ni Khadijah cakap ni, wahai baginda, sesungguhnya kamu ni menyambung silaturahim, tak mungkin kamu diganggu oleh syaitan. Kamu ni tolong orang miskin, mana kamu pikul beban orang miskin. Kamu ni mencari rezeki untuk orang yang tak ada. Dan kamu ni berkhidmat kepada tetamu. Dan kamu ni a'ana yu'ini, menolong. Menolong. Tu'inu. Menolong, kalau ta'ana kena pakai ala. Tu'inu ala. Menolong ke atas nawaibi al-haq. Nawaib, bencana-bencana. Naibah, musibah. Naibatun, jamak dia nawaib. Musibah, bencana. So musibah ni ada dua kan. Satu musibah yang batil. Musibah juga, tu Nabi tak tolong. So Nabi yang Nabi tolong ialah musibah-musibah yang hak, yang benar. Wa tu'inu ala nawaibi haqi. Engkau menolong musibah-musibah yang benar. Habis? Ulang semula. So dia kata, kanat Khadijah termasuk manusia ataupun orang yang paling mengetahui tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limakaniha minhu, kerana kedudukan dia dengan Nabi ataupun kedudukannya di sisi Nabi, dan juga pergaulan sehariannya dengan Nabi, wa isyratiha lahu, dan pengetahuannya, ittila'iha, terhadap perkara yang dalaman Nabi dan perkara yang luaran Nabi. Dan dia telah melihat, Khadijah telah melihat dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan dari kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, syama'ilihi, baginda Khadijah melihat ada sesuatu yang menyokong pendapat dia lah. Ma yu'akkidu, menyokong kenyataan bahawa dia adalah lelaki yang sentiasa diperkenankan
sentiasa disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan sekalian makhluk, seorang lelaki yang diredai akan sirah kehidupannya dan juga kepribadiannya. Dan Khadijah melihat bahawa orang yang akhlak dan sirahnya sebegini, la yukhafu alaihi, tidak akan dibimbangi apa-apa yang akan berlaku ke atasnya daripada kebahayaan syaitan, daripada sasaran syaitan, ataupun tidak dibimbangi ke atas baginda daripada sentuhan jin. La yukhafu alaihi min an yakuna bihi massu minal jin. Tidak dibimbangi bahawa Nabi itu disentuh oleh syaitan. Dan dia melihat bahawa anna dhalika, Khadijah melihat bahawa yang demikian itu, mana perkara-perkara sentuhan, danger daripada syaitan dan danger daripada jin ni bercanggahan, dia kata. Yatanafa, dengan pengetahuannya, dengan apa yang dia tahu. Ma'arafathu, tentang hikmah Allah, tentang rahmat Allah, tentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluknya. Lalu dia pun berkata dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kekuatan dan kepastian. Dia kata kat Nabi, tidak sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghina kamu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya kamu menyambung silaturahim, menanggung bebanan orang miskin, mencari rezeki untuk orang yang tidak berada, berkhidmat kepada tetamu, menolong ataupun musibah-musibah yang layak ditolong. Seterusnya, baina yadai. Asalnya mana baina? Between. Di antara. Yadai, dua tangan. Di antara dua tangan Waraqah bin Naufal. So, sini digunakan oleh Arab untuk menyatakan amama, di depan. Di depan Waraqah bin Naufal. Ataupun maknanya bersama. Bersama Waraqah bin Naufal. So, baina yadai Waraqata bin Naufalin. Ini ini jar, sebab dia mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Sepatutnya jar ni. Tapi dia tidak boleh dijarkan dengan kasrah. Oleh kerana dia ghairu munsarif, so kita jarkan dia dengan fathah. Tapi kedudukan dia sebagai jar. Sebab itulah sifat dia ni ibn, dia kena tengok kedudukan dia kan. So kedudukan dia jar, maka ibn kena jar. Bukan tengok kepada baris dia. Tengok kepada kedudukan dia. So kedudukan ni kedudukan jar, cuma tanda dia tu tanda tak boleh bagi bawah. Sepatutnya bagi bawah. So dia ambil yang sepatutnya lah, ikut yang sepatutnya. Baina yadai Waraqah bin Naufalin. Wara'at, Khadijah melihat. Sini melihat bukan melihat dengan mata, melihat dengan hati. Artinya berpandanganlah. Berpendapat. Ataupun kalau ra'at plus an, ra'a plus an. Ada an kan? Kena ra'a pakai an. So maksud dia membuat keputusan. Decide.
So Khadijah melihat diri Khadijah telah membuat keputusan untuk tasta'ina, untuk meminta tolong. Ista'ana yasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Tasta'inu. So ada an ni pakai asalnya tasta'inu. So sekarang ni masuk an, kita baca tasta'ina. Khadijah bercadang. Khadijah membuat keputusan untuk meminta tolong berkenaan perkara tersebut. Fi zalika, meminta pertolongan daripada lah kalau bahasa Melayu kita. Sini meminta pertolongan dengan, daripada bibni, anak kepada bapa saudaranya, iaitu sepupunya, bibni ammiha, yang sifatnya alimi, seorang yang alim. So bagi bawah belakang tu kita ikut ibn, sebab dia sifat kepada ibn, iaitu nama dia Waraqata ibni Naufalin. Sebenarnya sama kan, ibni dengan Waraqah tu sama. So ibni ni jar, so sini kena jar lah, tapi bagi bawah tak boleh untuk Waraqah. So pinjam bagi atas Waraqata, tapi ibni kena ikut yang asal. So asalnya bagi bawah, so ibni Naufalin. Lalu fantalaqat, talaqat, intalaqa yantaliku, intalaqa yantaliku, dia bertolak, pergi. Fantalaqat, lalu dia pun pergi, bi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada Waraqah bin Naufal, ilaihi, pergi kepadanya. Bila sampai jumpa Waraqah, apa yang Nabi buat? Wa akhbara, Nabi pun, Rasulullah pun, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah, kepada Waraqah, tentang khabara, maf'ulun bih, mudaf, tentang khabar, berita ataupun kisah, ma, apa yang ra'a, yang dia lihat. Ini apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lihat. So Rasulullah pun menceritakan kepada Waraqah berita tentang apa yang baginda lihat, telah lihat. Lalu berkatalah, faqala Waraqatu, Waraqah bin Naufal, dia kata, walladhi, waw mana demi, sumpah, demi yang, alladhi mana? Yang, nafsi, diriku, demi yang diriku, bi, di yadihi, yang di tangannya, demi yang diriku di tangannya, maknanya demi Allah lah, Allah yang jaga dia. So demi Allah ni guna, dia kata demi diriku yang di tangannya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka, lam perlu tak terjemah? Tak perlu kan? Sebab kita dah ada takkid sini. Sesungguhnya engkau adalah la nabiyyu, mudhaf ilaih. Sesungguhnya engkau adalah nabi hadhil ummati, nabi umat ini, nabi umat ini. Walaqad, yang ada sumpah sini kan, demi Allah sesungguhnya kan, laqad, demi Allah sesungguhnya, ja'aka, telah datang kepada kamu, an-namusu, namus yang paling besar, akbaru. So namus ni nama Jibril. Jibril banyak nama dia, salah satu nama dia an-namus. So namus akbar, namus yang paling besar.
So asal namus ni fil asal makna dia sahibu sirri. Asal namus ni orang yang tahu rahsia-rahsia kita panggil namus. Sahibu sirri rajul. Orang yang mengetahui rahsia seseorang sama ada baik ataupun buruk. Fi khairihi wa syarrihi. Jadi digunakan namus ni untuk malaikat menjadi wakil untuk membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu semua perkara kan, Allah beritahu dia semua perkara. Namus yang paling besar yang allazi jaa yang telah datang kepada Musa. Jaa Musa. Bukan yang Musa datang ni. Yang namus tu datang kepada Musa. So ilah ni tak perlu guna sebab jaa boleh tanpa ilah. Macam tadi kan ja'aka sini kan. Bukannya ja'a ilaika. So ja'aka terus. Kata Waraqah lagi, wa inna, sesungguhnya. Inna menasabkan isim selepas dia. Wa inna qauma, sesungguhnya kaum engkau, ka. Wa inna qaumaka, sa akan yukazzibuna, akan mendustakan engkau. Sayukadzibunaka. Kadzaba yukadzibu, mendustakan. Kadzaba yukazzibu. Dan akan wayu'zunaka. Aza yu'zi. Af'ala yuf'ilu. Menyakiti. Yu'zunaka, akan menyakiti engkau. Dan akan wayukhrijuna, akan mengeluarkan ka engkau. Akhraja yukhriju ikhrajan. Akhraja yukhriju. Dan akan wayuqatilunaka, dan akan memerangi. Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu, akan memerangi engkau. Inilah yang akan berlaku kepada para nabi, para rasul. Wa ta'ajjaba. Ta'ajjaba yata'ajjabu ta'ajjuban. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ula, artinya terkejut Nabi. Wa ta'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut hina, ketika qala, berkatanya Waraqatu, ketika berkatanya Waraqah. Apa yang dia kata? Ni Waraqah kata kan? Ini kenyataan Waraqah ni, yang Nabi terkejut. Dia kata, innahum, sesungguhnya mereka, ini kaum-kamu tu, sayukhrijunaka, akan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Kerana Nabi tahu bahawa selama ni orang Mekah sayang kat dia macam mana boleh bertukar 180 darjah. So li'anna artinya kerana. Hu, baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana dia, li'annahu kana, tak perlu terjemah, kana ya'rifu, kerana dia tahu. Ya'rifu, mengetahui tentang manzilatahu, kedudukannya. Di sisi, tahu kedudukan dia di sisi Quraisyin. So Quraisy menyanjung dia, baginda menyanjung. Fala yunadunahu, mereka tidak, maka mereka tidak yunadunahu. Nada yunadi, memanggil. So mereka tidak memanggilnya. La yunadunahu wala yukhatibunahu, mereka tidak bercakap dengannya. Khataba yukhatibu, bercakap dengan. Melainkan illa bi, dengan gelaran
Tidak memanggilkan melainkan dengan gelaran, ataupun tidak bercakap dengan melainkan dengan seorang yang digelar as-sadiqi, bis-sadiqi, seorang yang benar. So mereka panggil dia ni, panggil seorang sadiq dan seorang yang amin. Wabil amin, bil amini. So Nabi pun kata, faqala, Rasulullah pun berkata, dalam keadaan muta'ajjiban. Ini hal, nasab kerana hal. Faqala muta'ajjiban. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjuban, muta'ajjiban artinya ta'ajjub, terkejut. So Nabi faqala muta'ajjiban, adakah? Ni kan adakah? Waw tak perlu terjemah. Ni mana waw? Asalnya waw dulu. Dan sini. Baru dah sini dan, sini bawa adakah. Mukhriji ya hum. Ini spelling salah ni. Sepatutnya kena asing. Sepatutnya kena tulis satu-satu. Kan? Yang ni betul dah sini. Cuma asalnya gini. Yang dia pakai sekarang ni awal kan. Ini yang kita pakai. Tapi asalnya gini, wa'ah. Sebab waw huruf ataf kalau bertemu dengan hamzah ni, hamzah istifham. Istifham. Sebab hamzah istifham ni dia punya perangai dia nak duduk depan. Sedangkan waw ni pun waw makna mula. Berebut dua depan kan. Bagi kat dia lah. Bagi kat dia. So bagi kat dia. So waw pun kena datang selepas tu. Awal. So sini kalau kita terjemah adakah lah kan. Sini adakah mukhrijiyya bukan mukhrijiyya. Mukhrijiyya. Awa mukhrijiyya hum. Adakah mereka akan mengeluarkan, sini maknanya mereka akan mengeluarkan aku kan. So asal dianya sini plus ni waw mukhrijiyya plus hum. Mukhrijiyya. Asal dia lagi ini asal plus waw plus ini adakah mukhriji itu ialah mukhrijina plus ya plus hum. Ini dua ni mukhrijina. Ini mereka lah. Mereka akan mengeluarkan. Ya ni aku. Okey. Yang ni boleh diidhafahkan. Dua ni boleh diidhafahkan. Boleh gabung. So bila gabung nun dihazafkan. So bila nun dihazafkan, ya bertemu dengan ya boleh diidghamkan. So bila kita idghamkan jadilah sabdu. Ya situ. So home ni dia letak belakang. Asalnya duduk depan. Mereka ni. Ahum. Adakah mereka akan mukhrijiyah. Adakah mereka akan mengeluarkan aku. Tapi dia letakkan belakang kerana dia nak pentingkan aku ni. Aku ni kah mereka nak keluarkan? Aku ni kah? So aku kah? So letak depan. Qala Waraqah. Waraqah pun menjawab. Qala Waraqatu, na'am, ya. Lam ya'ti, tidak datang seorang lelaki, rajulun, qattu, sama sekali tidak akan datang seorang lelaki dengan
Datang dengan ini itu membawa. Sebab ata sini kan. Ata plus B. Ata yati atas B sini maknanya membawa. So seorang lelaki tidak akan membawa sama sekali. Seperti misli. Ma apa yang jikta yang kamu bawanya. Bihi itu maknanya nya. Yang kamu bawanya. Kalau ja'a saja datang. Kalau ja'a bi itu yang bawa. Ata datang juga. Kalau ata bi bawa. Macam tadi sini kan? Ata sini atayati bi bawa. So tidak akan datang seorang lelaki pun seorang lelaki pun sama sekali seorang lelaki tidak akan membawa seperti apa yang kamu bawa melainkan illa. Tak akan datang melainkan mereka akan adahun nasu. Ada memusuhi. Ada. So ada ni tak ada baris. Ada. Kalau kita tambah dengan hu sini. So sini alif akan menjadi alif mencancang. So ada hu. Memusuhi. So melainkan manusia akan memusuhinya. Dan akan harabuhu. Akan memeranginya. Haraba yuharibu muharabatan. Akan memeranginya. Kata Naufal lagi, wa in dan in, jika. Wa in dan jika adraktu, adraka yudriku, sempat. Adraka, kalau aku sempat dengan waktu itu, in adraktu dhalikal yauma, jika aku sempat dengan waktu itu, sebab dia dah tua kan? Dan kalaulah talat, panjang dengan aku kehidupan, al-hayatu. Kalaulah kehidupan itu, kehidupan aku panjang. Dia tulis, kalau panjang dengan aku kehidupan. Kalau kita terjemah, kalaulah kehidupan aku panjang. Nescaya, sebab sini ada in kan, jika. Nescaya nasartu, aku akan menolong engkau dengan nasran, dengan pertolongan yang qawiyan. Maknanya aku akan memberi pertolongan yang sungguh-sungguh. Ini kita panggil maf'ul apa ni? Maf'ul mutlak. Kau Arab kan dia suka kan pukul dengan pukulan, tendang dengan tendangan, makan dengan satu pemakanan. So sini maknanya tolong dengan satu pertolongan yang kuat, so, yang sungguh-sungguh. Apa yang berlaku lepas tu? Wa fatara, terputus. Asal yang fatara ni duduk diam lah, diam, sakana. So wahyu duduk diam, maknanya wahyu terputus. Wa fatara al-wahyu. Zamanan, buat seketika. Buat satu zaman, dia satu seketika. Zaman ini maf'ul fihi, ataupun kita panggil zaraf. So bila zaraf maknanya menunjukkan masa perbuatan berlaku, so kita nasabkan dia. Wa fatara al-wahyu zamanan, buat seketika, summa kemudian wahyu tataba'a yatataba'u, maknanya berturut-turut. Wa bada'a, dan mulalah Al-Quran turun, yanzilu. Wa bada al-Quranu yanzilu. So kalau kita nak baca diturunkan boleh. Wa bada al-Quranu yunazzalu. Diturunkan sikit-sikit. Yunazzalu, diturunkan sikit-sikit. Kalau nazala turun saja. Kalau yunzalu, diturunkan sekaligus, yunzalu. Okay, sambung balik terjemahan tadi kat mana dah?
baina yaday Waraqah bin Naufal, bersama dengan Waraqah bin Naufal ataupun di hadapan Waraqah bin Naufal. Khadijah bercadang ataupun buat keputusan untuk meminta tolong berkenaan dengan perkara tersebut dengan ataupun daripada minta tolong daripada ataupun dengan anak kepada bapa saudaranya, iaitu sepupunya yang sangat alim, al-alim, yang bernama Waraqah bin Naufal. Lalu dia pun pergilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada Waraqah berita tentang apa yang baginda lihat. Faqala Waraqah, lalu berkatalah Waraqah, demi yang diriku di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi umat ini. Telah datang kepada engkau, sebenarnya telah datang kepada engkau Namus Akbar, Jibril, yang telah datang kepada Musa sebelum ini. Dan sesungguhnya kaum kamu akan mendustakan engkau, akan menyakiti engkau, akan mengeluarkan engkau daripada Mekah, akan memerangi engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkejut, ta'ajjaba. Dikala hina Waraqah berkata, innahum sayukhrijunaka, sesungguhnya mereka akan mengeluarkan kamu daripada Mekah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, kerana ya'rifu, kedudukan dia di sisi orang Quraisy, inda Quraisy. Fala yunadunahu, mereka tidak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bercakap dengannya, melainkan dengan panggilan As-Sadiq, dengan Al-Amin. Lalu baginda pun berkata dengan rasa takjub, terkejut, ta'ajiban, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Lalu Waraqah pun menjawab, ya, naam. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi. Tidak membawa seorang lelaki sekali-kali tidak akan membawa seorang lelaki seperti yang kamu bawa, melainkan manusia akan memusuhinya, akan memeranginya jika aku sempat dengan hari tersebut, hari kamu dibangkitkan, dan kehidupan aku masih panjang, nescaya aku akan menolong kamu dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Lalu wahyu pun terputus buat seketika, kemudian wahyu datang berturut-turut dan mulalah turun Al-Quran. So nanti sambung balik Islam Khadijah wa akhlaquha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.